Kenapa zaman sekarang dah tak ada hamba? Kalau kita belajar dalam sejarah kan, even zaman dulu, zaman Mesopotamia ke zaman Nabi, diorang ada hamba tau. Lepas tu masuk zaman abad ke-18 pun dah ada hamba. Tapi time tu dah ada pergerakan untuk hapuskan sistem perhambaan. Dan hamba ni saja ada dua jenis tau. Satu hamba yang hamba abdi tu kan. Satu lagi ialah hamba serfdom. Dia lebih kepada orang bebas, tapi sebab dia duduk kat tanah bangsawan ni dan dia kena kerja dengan bangsawan ni, jadi dia macam tak apa nak bebas pun sebab dia kena diikat dengan bangsawan. Dekat Asia Tenggara ni tak ada konsep serfdom, tapi dekat Eropah tu banyak lah. Macam waktu zaman Abbasiyah, Umayyah tu kan, tu zaman serfdom lah. Tapi menjelang abad ke-18, sistem ni dihapuskan oleh orang-orang negara Eropah, terutamanya British zaman tu. Okey, mungkin orang akan ingat, okey, sistem perhambaan ni hapus sebab orang British, kemudian negara-negara Eropah macam Perancis dan sebagainya pun ikut hapuskan perhambaan. Tapi kalau diorang tak buat pun, sistem perhambaan ni tetap akan terhapus juga secara sendiri. Jadi kenapa? Benda ni, jawapan ni dah sebab simply revolusi industri pertama. Kesan dia, antara kesan yang sangat dahsyat dia pada masyarakat ialah dia hapuskan perhambaan. Punca utama kena berlakunya revolusi industri ni senang je, sebab dia nak jual barang dia kat pasaran. Sebab dia orang macam jumpa satu teknik yang sangat efisien untuk buat producekan satu produk ni. Jadi dia orang nak jual kat orang ramai. Waktu zaman dulu, kalau kita nak buat kilang, contoh kita buat kilang tenun kain kan, apa yang kita perlu buat ialah pedagang ni, dia orang buat kumpul duit banyak, dia orang buka satu kilang, dia orang upah ramai orang tenun kain ni. Kadang perempuan pun boleh join dia orang untuk tenun kain ni kan. Tapi kemudian adalah seorang pereka ni, engineer ni, dia terjumpa satu mekanisme untuk tenun kain tanpa perlu orang. Dan benda ni kita panggil sebagai mesin tenun kain. Dan mesin tenun kain pertama yang dicipta ialah spinning jenny. Kalau seorang ni guna mesin ni, dia punya productivity dia umpama macam 50 orang. Tak ada 50 orang atau 10 pas mungkin 10 orang lah tenun kain. Dan diorang tak perlu penenun kain pun, diorang cuma perlu seorang operator untuk jaga mesin tu. Jadi bila buat benda tu, buat apa pedagang ni nak upah orang untuk tenun kain tu kan? Beli mesin je lah, jimat. Cuma perlu selenggara dan dia perlu orang untuk tengok mesin ni. Tapi bila peniaga ni, sebab dia dah beli banyak sangat mesin dan ramai orang operate mesin tu, jadi produktiviti dia meningkat berkali ganda dan barang yang dihasilkan pun sangat banyak. Jadi diorang jual barang ni kat siapa? Jual kat orang awam dan sebagainya kan. Tapi masalahnya bila jual kat orang awam, pasaran tu macam dah jadi sangat tepu tau. Jadi untuk solusi benda ni, kerajaan kena hapuskan sistem perhambaan untuk tingkatkan balik populasi orang ramai. Jadi bila hamba ni dah tak jadi hamba dan dia kerja biasa kan, tak kisah jadi kuli ke apa sebagainya kan. Tapi diorang ada duit dan diorang perlu juga nak tak nak kena beli baju juga. Jadi diorang beli kat peniaga ni. Jadi pedagang-peniaga ni dapatlah duit balik dan dapat pasaran baru. Dan benda ni kita panggil sebagai peningkatan kualiti kehidupan. Kira macam HDI index lah. Dan dia orang akan keep on looping dan sampai-sampai semua orang macam jadi hidup selesa, jadi kaya. Jadi sebab tu macam British, negara pertama yang hapuskan sistem perhambaan. Sebab kenapa? Sebab dia orang ni kira macam negara pertama yang capai tahap revolusi industri. Dan lepas macam dia orang dah hamba-hamba ni semua dah bebas kan, dia orang pergi kat India kan. Bro, time ni dia dah start perang nak takluk kolonialisme sebab dia nak cari pasaran baru tu. Itu je sebenarnya. Dia bukan nak sumber awam sumber kita sangat, dia nak pasaran. Dan sebab itu jugalah dia orang pergi ke China perang. Lepas tu US pergi ke Jepun perang sebab dia orang nak pasaran baru. Bukalah, janganlah tutup pasaran, buka pasaran, kita nak jual barang kita orang. Macam tu. Itulah benda yang antara orang yang tak perasan tau, apa impak terbesar, terdahsyat revolusi industri ni ialah dia hapuskan sistem perhambaan. Even waktu zaman Nabi kita tu pun memanglah kita digalakkan untuk merdekakan hamba, tapi zaman tu nak total abolishment of slavery masih macam sangat susah nak buat. Tapi kita macam baru nak happy kan, dah tak sistem perhambaan tapi orang yang hamba ni diorang jadi hamba kapitalis pula. Sudah. Dan benda ni saya even sampai sekarang macam korang yang duduk bising-bising ni kan, aku duduk kerja banyak hari dah ni tapi bayar gaji ceput, tapi founder pula pakai kereta Lambo. Siapa suruh korang jadi hamba kapitalis kan?